Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu? 16. Ini 17 Ustaz. 16 tu tak habis gila tapi sampai dekat la takhaf tu. Oh, okey. Kita nak mula kertas yang baru ni, muka surat 16. Kataan dia, cuba tengok perkataan dia tu ya. Khafa. Cuba tak yang pertama. Yang ni pada sesi yang lepas kita ada bagi set yang lengkap. Disebabkan perkataan ni sakit. Jadi kita ada bagi semua sekali. Set madhi, mubarak, amar dan nahi. Kita buat satu persatu. Maksud kita tu saya buatlah. Kan? Saya buat. Okey. Jadi yang tak dapat tengok tu ataupun tak hadir pada sesi lepas boleh tengok rakaman yang lepas kita bagi. Sebab yang ni dia special sikit. Sebab dia kalau fi'il madhi kita masukkan tangan, separuh jari berbaris lain, separuh jari berbaris lain. Itu dalam video tu adalah kalau kita tengok. Okey. Jadi kita dah masuk nota yang set terakhir ni. Khafa. Telah takut. Telah takut. Kemudian mudarik dia ya khafu. Ya khafu. Takut. Takut boleh. Sedang takut pun boleh. Kemudian amar dia khaf. Takutlah. Takutlah. Kemudian nahinya la takhaf. Jangan takut. Jangan takut. Untuk amar dan nahi pun kita dah jelaskan pada sesi yang lepas. Mengapa alifnya hilang kenapa dia tinggal khaf saja. Asalnya kha alif fa. Sama dengan nahi, kenapa dia tinggal la takhaf sedangkan dia ada alif di situ. Ta kha alif fa. Itu boleh rujuk semula. Okey. Kemudian satu lagi kalau kita nak tambahkan kota vocab kita di situ, kalau kita nak tambahkan dia punya masdar dia. Masdar dia pun popular kita jumpa dalam Quran. Apa dia? Yang kita baca la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Khauf. Masdar ni dia jadi kata nama. Fi'il madhi, mudhari', amar, nahi, masdar. Masdar ni dia kembali kepada
Noun semua. Wow. Boleh terjemah ketakutan, boleh terjemah takut, tapi bukan kata kerja. Takut mati, bukan kata kerja. Okey, takut apa? Macam-macam lah. Alright. Ini banyak dalam Quran diguna. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka bersedih. Dalam ayat tu biasanya dia gabung dua sekali. Dia gabung takut dulu, kemudian sedih. Okey. Jadi kalau dalam Quran tu apa beza takut dengan sedih? Lah, baru nak start soalan, baru nak start kelas dah tanya pula. Ya kan dah start kelas ni, soalan pula. Dalam Quran apa beza takut? Apa beza sedih ataupun apa pengertian takut dan sedih dalam Quran? Ya. Dr. Gaya, silakan Dr. Gaya. Ya, Dr. Gaya nak menjawab. Apa beza dalam Quran takut dengan sedih? Tak pandai dah Ustaz. Kaitkan dengan zaman COVID sekarang ni. Apa itu takut, apa itu sedih? Takut belum berlaku. Sedih bila sedang atau akan berlaku. Okey. Takut ni benda yang kita expect lah. Mungkin jangkaan kita kan. Kita takut. Sedih ni benda lepas. Benda yang dah berlaku. Okey. Alhamdulillah. Alright. Vocab lain tu tengok seterusnya. Kita baca sekali lalu saja. Nanti kalau jumpa, kalau tak familiar ataupun tak ingat, kita baca balik lah. Itulah kata kerja seterusnya yang akan ada di situ ialah taraka yatruku. Taraka, meninggalkan. Telah meninggalkan, sedang meninggalkan. Okey. Surah 16 ya. Taraka yatruku. Seterusnya kita ada dhaif. Dhaif. Wi'afud. Wi'af tu dia punya jamak lah. Ataupun kadang-kadang dalam Quran dia pakai jamak satu lagi, apa dia? Dia macam fakir, fuqara. Dhaif, satu lagi dalam Quran dia pakai du'afa. Ataupun dalam bahasa Arab. Kaum du'afa. Plural ni dia boleh kadang-kadang dua perkataan, tiga perkataan. Okey. Dhaif, du'afa pun boleh. Bi'af pun boleh. Okey. Dhaif apa? Lemah. Lemah. Okay. Seterusnya. Kata seterusnya apa? Seterusnya adalah maula. Maula jamak dia mawali. Ini banyak makna. Yang dalam ayat nanti kita akan pakai makna pengganti. Okey. Tapi ada kalanya kita guna makna lain. Kita nisbahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau maula yang kita nisbahkan kepada Allah itu sebagai penjaga, penolong, pembela. Kalau yang kita baca maula wa ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pembela
penjaga dan sebaik-baik penolong. Di ayat ni lain. Dia pakai mawali. Okey. Khalfa ataupun wara' belakang. Dua-dua ni seerti. Untuk belakang, posisi belakang kita boleh pakai khalfa, kita boleh pakai wara'a. Daripada khalfa, sebut lihat khalfa. Lahirlah perkataan khalifah. Khalifah. Khalifah tu ada kaitan di situ kan. Sebab khalifah tu asalnya dia orang belakang. Dia menyusul, diganti. Sebab tu dia digelar Khalifatul Rasul, Khalifah Rasulullah. Maknanya selepas Rasulullah tak ada, dia ganti. Dia datang. Okey. Kemudian farra yafirru. Lari. Okey. Lari. Ini lari yang macam mana ni? Lari lumba lari ke macam mana ni? Ini kalau dalam Quran ni lari yang kaki tak cukup tanah. Macam mana dia? Dalam surah Abasa tu dia. Maknanya hari kiamat nanti Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Manusia akan lari daripada kawan, lari daripada ibu, lari daripada ayah. Tak ingat orang tak? Semua lari nak selamatkan diri semua sekali. Maksudnya farra yafirru. Okey. Salah Ustaz nak tanya macam surah Al-Kahfi. Bila dia cakap siapa yang tengok lalu dekat dekat gua tu dia nampak anjing tu dia akan lari tu, ayat Quran macam ni. Surah Al-Kahfi. Bila orang tengok anjing tu dia keluarkan dia punya tangan tu bila lalu kat situ. Surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Aduh, ini main petik-petik ni jenuh lagi. Minta maaf. Tahu. Surah Kahfi. Tahu. Dia yang itu dia kata bukan, yang itu dia kata sekiranya kita nampak. Ya. Sekiranya itu lain. Betul. Yang Kahfi tu dia pakai masdar. Oh, dia pakai masdar. Terima kasih Ustaz. Sama. Yang Kahfi tu dia pakai yang ni. Dia macam tadilah khafa ya khafu, masdar dia takut kan. Jadi farra yafirru, masdar dia firar. Firarun. Firar. Jadi Allah kata apa? Dalam Kahfi yang Puan Maisarah tanya tu, kalaulah Ashabul Kahfi yang tengah tidur tu kita ternampak, lawit tala'ta alaihim, kalaulah sekiranya engkau nampak mereka, lawallaita minhum, nescaya engkau akan berpaling daripada mereka, firaran, cabut lagi. Berpaling, cabut lagi. Wala mulita minhum ru'ba. Sebab apa? Dalam hati itu dipenuhi dengan ketakutan, kegerunan. Tengok orang yang nak kata tidur, tak tidur. Okey. Sekarang dia bergerak pula. Tengah-tengah tidur kan dia berpusing ke kanan. Dia berpusing ke kiri. Okey. Itu dia pakai firar. Ataupun kita dah 2 tahun ni, cuba cek baliklah hadis-hadis yang bercerita tentang wabak penyakit ni kan. Kita disuruh waspada, ibarat kita lari daripada melarikan diri daripada singa. Maknanya kena jauhi penyakit. Kena waspada. Okey. Kazzaba yukazzib. Ini berapa huruf ni? Cuba tengok kazzaba. Cuba kira berapa huruf? Mati dia. Kazzaba. 4 huruf. Zal tu 2. Itu ada 4 huruf Itu bukan 3 huruf. Okey.
4 huruf. Okey. Kita belum belajar lah. Tapi sebagai kita punya selingan, cuba tengok. Kalau 3 huruf asal, kazabah. Ada sabdu. Cuba tuliskan 3 huruf asal dia. 3 huruf asal dia ialah kazabah. Ada sabdu. Okey. Yang 3 huruf asal tidak ada sabdu. Okey. Okey, 3 huruf asal tidak ada sabdu. 3 huruf asal makna dia menipu. Telah menipu. Kazaba telah menipu. Telah bohong. Okey. Tapi dalam nota kita telah mendustakan. Okey ya. Kalau dia 3 huruf asal makna dia telah bohong, telah menipu. Tapi bila dia jadi 4 huruf nanti kita belum belajarlah. Cuma saya jelaskan makna dia. Bila dia jadi 4 huruf, dia jadi makna mendustakan. Soalan pada Datin Cik. Apa beza tipu dengan mendustakan? Silakan. Mikrofonnya. Tipu? Telah menipu dengan telah mendustakan. Apa beza ni? Kalau tipu tu bukan menipu lah. Okey. Kan? Mendustakan? Kalau berdusta tu macam Bukan berdusta, bukan berdusta, mendustakan. mendustakan, macam fitnah. Fitnah, maksud fitnah. Mendustakan. Kalau tipu dengan berdusta sama, berdusta dengan menipu sama. Tapi soalan saya, apa maksud mendustakan? Ini bahasa Melayu ni, bukan tanya bahasa Arab ni, bahasa Melayu. Penipuan. Penipuan dengan pendustaan sama. Sama. Okey. Mendusta. Alright. Tak apa. Jadi kadang-kadang kita kalau tak diulang kaji bahasa kita pun pening ke mendustakan maknanya tidak mempercayai. Mendustakan Nabi. Maknanya apa? Nabi penipu. Mana ada dia Nabi? Bohonglah. Itu mendustakan. Kalau dusta tu dia sendiri bohong. Betul? Dia berdusta, dia berbohong tu sendiri berbohong. Mendustakan, kita tidak mempercayai sesuatu. Itu mendustakan. Lain tu. Orang lain tu beza. Mendustakan Nabi, mendustakan Al-Quran. Mana Quran ni tak boleh percaya ni. Quran ni tak boleh pakai. Itu mendustakan. Ya. Ustaz, kalau menafikan boleh ke? Menafikan tu kita deny. Adalah dia punya macam dekat-dekat, tapi deny tu tak semestinya kan. Boleh juga lah. Okay. Alright. Okay. Itu beza dia. Kazzaba. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Itu baca surah tu kan. Orang yang mendustakan agama. Kemudian madja'. Madaji'. Tempat baring, tempat tidur. Zakkara. Cuba tengok zakkara. Sama tak pattern dia dengan kazzaba? Sama kan? Pattern, bukan perkataan. Pattern sama. Jadi sama lah. Sudah balik tadi. Kalau 3 huruf asal kazaba menipu, kazzaba mendustakan. Kalau 3 huruf asal zakara telah berzikir, telah ingat. Kalau zakara yang 3 huruf asal tu telah berzikir, telah ingat. Tetapi bila kita ubah dia jadi zakara, dia jadi mengingatkan, lain. Mengingatkan dengan ingat tak sama. Saya ingat mak saya. Saya mengingatkan mak saya supaya dia ingat saya. Apa ni?
Dah dia main bahasa pula lah. Jadi mengingatkan ni lain, kita mengingatkan orang lain. Kalau ingat tu kita sendiri ingat. Alright. Itu beza dia. Alright. Okay. Sami'a yasma'u. Dengar. Alright. Ra'a yara. Melihat. Yang ra'a yara ni kita dah apa? Kita dah jumpa banyak kali lah. Cuma dalam Quran ni kita dah sebut dia punya nisbah melihat tu yang mata tu sedikit saja. Dia lebihnya apa? Observe, study, analisa. Okay, itu maksud. Tidakkah kamu merenung gitu ya? Tak semestinya dengan mata, melihat dengan data, melihat dengan statistik dan sebagainya. Okey. Itu yang terakhir lah. Okey, muka surat pertama, muka surat 17. Dia masuk perkataan kita khafa. Okey. Ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Inna sesungguhnya. Pada di dalam zalika yang demikian itu. Pada ataupun dalam yang demikian itu la benar-benar ayatan satu ayat, benar-benar satu ayat, benar-benar satu tanda kebesaran li bagi man orang yang setiapa yang khafa dia takut, dia takutkan azabal akhirah, azab hari akhirat, azab hari akhirat. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Lihat perkataan maqam. Maqami. Banyaklah makna tu. Cuma dalam ayat ini dia nisbahkan perkataan maqam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqami. Nak terjemah ni kena pandai lah. Sebab perkataan yang sama kita jumpa di mana? Maqam Ibrahim, betul? Maqam Ibrahim pun kita dah biasa jumpa. Kemudian maqam, orang kata, ini kita nak pergi ziarah ni. Maqam Nabi ni, maqam wali ni dan sebagainya. Jadi kalau tak ya dulu mula-mula pergi Mekah tu pun kita duduk apa? Kita duduk intai-intai juga, mana pula kubur Nabi Ibrahim kat sini, kata makam Ibrahim kan. Tempat kecil je, macam mana pula kubur tu jadi kecil rupanya situ tempat berdiri. Makam yang kat situ tu qamah. Qamah ni maksud asal dia apa? Berdiri. Jadi itu simbolik, dia tandakan kawasan tempat dia berdiri lah semasa dia bina Kaabah. Okey. Jadi kalau makam Ibrahim tu kan dia ada macam dia punya frame, betul? Pasal tak? Dia ada macam tiang dia kan. Okey Ni saja ni cerita ni saja, cerita-cerita je lah. Kalau lah situ tempat dia berdiri, dia bina Kaabah, maknanya Kaabah yang ada sekarang ni dah dikecilkan ke ikut asal. Tak logik ni cerita logik Katakan saya berdiri, saya kontraktor buat rumah.
Dulu mungkin tak ada tangga dan sebagainya, dia berdiri lah kan. Ataupun dia lapik batu ke wallahualam lah. Tapi maksudnya bila saya naikkan dinding, mestilah tempat berdiri saya itu sebelah dinding, betul? Takkanlah tangga saya belakang 200 meter. Lain kalau saya pakai crane ke pakai apa kan. Jadi maknanya, pasang tak dia punya makam tu jauh ke dekat-dekat dengan Kaabah? Macam dah jauh belakang sikit kan. Jadi maknanya, itu menandakan saiz Kaabah tu dah berubah daripada asal. Dia bukan lagi saiz yang original. Termasuk dia. Mungkin dia dah kecil kan sikit. Okey. Alright. Jadi makam yang di situ tempat berdiri. Okey. Kalau makam yang kubur tu macam mana pula? Tempat dia, kita terjemahkan tempat dia dikuburkan, betul? Ataupun tempat dia bermukim selamanya di situ lah. Kadang-kadang dulu dekat, kalau perasan dekat jejak Rasul, ada setengah-setengah Nabi ni kadang-kadang dia kata ada 3 makam dia. Sini ada 1, kat sini ada 1, kat sini ada 1 dia. Cuma tak pasti yang mana yang tepat. Maksudnya apa? 2 atau 3 tu maknanya kalau salah satu kawasan tu ditandakan sebagai tempat dia pernah mukim di situ. Dia pernah duduk di situ, menetap di situ. Dia buat masjid lah. Okey. Jadi makam maksudnya apa? Kedudukan. Dalam ayat ni maksudnya ketinggian, kedudukan. Yang orang Melayu kata level. Kita tak boleh sebab kita bukan kluster kayangan. Kalau orang cakap sekarang ni kluster kayangan. Kluster tu level tu lah. Orang ni makam dia lain. Dia punya level dia lain. Yang ini sama macam yang kita baca dalam Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Yang kita baca dalam doa selepas azan. Kita minta Allah anugerahkan Nabi itu maqam yang terpuji, kedudukan. So di sini apa dia? Di sini dia kata zalika, yang demikian itulah. Cerita yang demikian tu cerita ayat sebelumnya lah, nombor 3. Yang demikian itu li bagi man man tu apa? Orang yang. Okey. Sesiapa yang. Okey. Apa takutkan maqami, secara literal tempat berdiriku. Tak sesuai lah. Kalau kita nak kata tempat berdiri Allah, kedudukanku, ketinggianku. Okey, bagi sesiapa yang takutkan kedudukanku, ketinggianku, wa khafa, dan dia takut wa'id. Cuba lihat perkataan wa'id. Asalnya sini. Asalnya wa'ada. Telah berjanji. Telah berjanji. Okay. Wa'ada fi'il madhi, telah berjanji. Okay. Nanti kita akan jumpa dekat masdar tu, dia ada 2. Satu wa'dun, satu lagi wa'idun. Yang sama dalam ayat kita. Tengok ini menarik. Dua-dua ni noun. Wa'dun dengan wa'idun. Okey. Kalau ikut wa'ada, telah berjanji. Jadi wa'dun ni kalau ikut wa'dullah, janji Allah, perjanjian Allah. Wa'idun ni pun sama, janji ataupun perjanjian juga.
Tapi dia ada beza. So kena senaraikan betul-betul. Wa'dun tak sama dengan wa'idun. Dia ada beza dalam istilah ataupun dalam bahasa tauhid dia lain. Dalam kitab tauhid dia lain. Kalau setakat bahasa biasa, janji. Dua-dua ni janji. Tapi dalam tauhid, yang pertama itu janji syurga, pahala. Yang pertama tu yang positif. Yang wa'dun tu yang berbentuk syurga, pahala, kelebihan, ganjaran. Yang dalam ayat kita tu neraka, dosa. Itu dibezakan wa'dun wa wa'idun. Wa'dun positif, wa'idun negatif. Jadi khafa maqami, orang yang dia takutkan kedudukanku, ketinggianku, wa khafa wa'id, dan dia takutkan janji. Janji dalam kurungan tu apa? Janji-janji yang berbentuk neraka, azab, seksa dan sebagainya. Okey. Ancaman boleh Ustaz? Boleh lah. Ancaman. Dalam kurungan. Tapi kena dalam kurungan sebab makna asal dia, ancaman tu makna mafhum, betul? Jadi itu dia termasuk mafhum, dia bukan makna asal. So kalau kita faham ancaman tak ada masalah, tapi ancaman kena dalam kurungan. Okey, masih. Ancaman. Ataupun kalau gangster apa? Hubutan. Gangster pula dah. Okey, habis. Ya, selesailah. Tugas moderator diserahkan kepada ahli panel untuk meneruskan perbincangan pada sesi pagi ini. Alright. Ya, silakan. Yang pertama, saya beri keutamaan kepada co-host kita yang kedua. Puan Kalsum, silakan. Ada tak nama kat sini? Nama ada, orang yang tak nampak. Bagi kepada host untuk merasmikan. Mikrofonnya. Ya, tidak dapat dihubungi nampaknya. Di luar kawasan. Alright. Tidak mengapa. Puan Aisyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Ya. Waliman, dan untuk siapa khafa takut, maqama tempat, kedudukan, ketinggian, kedudukan ataupun ketinggian, Rabbi, Tuhanku, jannat Rabbihi, Tuhan kami. Benar. Tuhanku. Tuhanku Rabbi. Rabbi, Tuhanku. Rabbuna, Tuhan kami. Rabbuka, Tuhan awak seorang lelaki. Rabbuhu. Tuhan ya. kamu. Tuhan kamu, Rabbuka. Allahumma ghfir lahu warhamhu semakin banyak lah ni. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tuhan jenazah. Tuhan kamu semua. Kamu semua, Assalamualaikum. Tuhan dia, Tuhan dia. Tuhan dia. Tuhannya. Jannatani, syurga jannah. Syurga jannah. Okey, terima kasih.
Ya, kita lama tak ulang kaji Dhamir ni. Tak perasan dah. Okey. Ini hujung-hujung surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi hujung surah Ar-Rahman itu Allah nak sebutkan ada satu golongan manusia, walaupun kita fahamlah orang ni orang bertakwa, orang beriman, orang soleh, orang itu, orang ini, tak ada masalah yang itu. Cuma dalam ayat ni dia pakai satu istilah. Siapakah mereka ini? Khafa maqama rabbih. Orang yang takutkan kedudukan Tuhannya. Takut ketinggian makam Tuhannya. Mana orang bertakwa ni cerita dia. Cuma dia pakai label satu lagi. Jadi orang begini nanti di akhirat ada dua level syurga yang tak sama. Jannatan. Jannatan ni dua syurga, bukan syurga. Kalau syurga jannah. So nanti kita baca ayat ni, dia akan terangkan ciri level syurga yang pertama. Sekian. Nanti di hujung surah Rahman sebelum berakhir tu, wa min dunihima jannatan. Dan other than satu lagi tu ada lagi dua taman. Dua syurga lain pula. Tu orang level lain pula. Sebab itu Allah kata waliman, dan bagi sesiapa yang khafa dia takutkan maqam rabbih, kedudukan Tuhannya, ketinggian Tuhannya itu, jannatan, dua syurga. Okey, dia ada dua syurga. Dapat dua taman. Okey, terima kasih. Puan Asmah silakan. Ya, Ustaz. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan amma, adapun orang yang siapa khafa dia takut, maqama kedudukan Rabbi Tuhannya, wan naha, dan dia mana? Dia Ustaz, nahaha, dia an-nafsi, menahan diri daripada nafsu, hawa nafsunya. Okey. An-naha, hawa nafsu. Okey. An-naha pula an-hawa. An-hawa nafsu. Okey. Seri. Baca surah atau maksudnya? Maksud dia tak masalah. Okey. Dan adapun orang yang dia takut pada ketinggian. Ketinggian yang maqama tu kedudukan Rabbihi, Tuhannya, wa naha, dan dia menahan nafsu, menahan dirinya daripada hawa nafsu. Okey, terima kasih. Yang ni sama cuma saya nak buat pembetulan sikit, ada sedikit pembetulan di sini. Payah sikit perkataan ni Perkataan ni dia macam kiasan sikit. Kita betulkan balik baris yang tadi Puan Aisyah baca dengan yang baru dibaca sekarang. Dia tak sama macam baris kedua tadi. Baris kedua tadi merujuk kepada Allah. Tetapi yang Puan Aisyah baca, Puan Aisyah dan Puan Asmah baca tadi, maqam, itu dia panggil tempat berdiri. Okey, tempat berdiri. Dia kadang-kadang setengah ayat yang agak payah ni nak kena tuan tafsir. Tempat berdiri Rabbihi, Tuhannya. Betul?
Kalau kita terima salah satu, maqam tadi tempat berdiri, kedudukan, Rabbihi, Tuhannya, betul? Tapi dia bukan itu sebenarnya maksud dia. Maksud dia tempat nanti dia berdiri di hadapan Tuhannya di akhirat. Sekali lagi. So saya akan betulkan yang Puan Aisyah punya dan yang sekarang ya. Kita balik yang Puan Aisyah tadi. Cuba tengok yang Puan Aisyah baris yang ketiga tadi. Waliman khafa maqama rabbih. Dan bagi sesiapa yang takut maqam kedudukan tempat berdiri Rabbihi, Tuhannya, mana tempat yang dia akan berdiri nanti menghadap kepada Tuhan di akhirat. Risau nasib kita di akhirat. Okey. Tapi kalau ikut zahir, orang yang risau ni selamat ke tak selamat? Saya tanyalah. Orang yang risau, sentiasa risau, waspada, dia selamat ke tak selamat? Selamat kan? Sebab tu dia dapat syurga kan? Mana orang yang takut, maknanya dia tak akan buat lah yang Allah tak bagi buat, betul? Itu simbolik dia. Bukannya dekat sana baru gigil, kat sana baru nak gigil. Itu tak jadi. Ni bukan cerita orang yang dekat sana baru nak menggigil. Simbolik ni lah. Walaupun di sana semua keadaan huru-hara kan. Tapi nak katanya, simbolik orang yang dia takut tempat berdiri di hadapan Tuhannya, maknanya selamatlah. Itu simbolik orang yang waspada. Hati-hati ya. Jadi ayat tu, maqama rabbihi, tempat berdiri di hadapan Tuhannya. Pada tempat nanti dia akan berdiri menghadap Allah di akhirat, jannatan. So dia akan dapat apa? 2 syurga. Tempat berdiri ni maksudnya tempat berdiri untuk dihitung dan dihisap amalan di hadapan Tuhan. Okey. Kemudian yang kedua tadi samalah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Okey. Cuba tengok naha. Wa naha. Kita dah pernah belajar fi'il nahi tu. Fi'il nahi itu, perkataan fi'il nahi itu noun, fi'il larangan, fi'il tegahan. Jadi perkataan nahi itu ada tak past tense dengan present tense? Ada lah. Telah melarang, telah menegah, telah menghalang. Ini dia punya madhi dia lah. Wa naha. Okey. Jadi ini pun samalah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Wa amma apa maksud amma? Adapun. Wa dan. Wa amma dan adapun. Man, orang yang khafa, dia takutkan. Adapun orang yang takut, ini dekat juzuk 30 ni. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Surah kedua. Jadi Allah kata, ini ahli syurga ni, ini cerita ahli syurga ni. Kalau kita hafal ayat ni, dia kata bahawa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa hadiah untuk dia? Orang yang begini apa hadiah dia? Sambungan dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia dapat syurga. Jadi wa amma dan adapun man, orang yang khafa, dia takutkan
Maqam, tempat berdiri. Kedudukan. Rabbihi, Tuhannya. Maknanya tempat dia akan berdiri di hadapan Allah di akhirat. Itu yang dia risau yang pertama. Jadi dengan kerisauan itulah menghasilkan apa? Wanaha. Dan dia menghalang, dia menegah, dia mencegah. Apa yang dia cegah semasa di dunia? An-nafsa, diri. Diri. Ataupun orang Melayu dia terjemah nafsu. Dia mencegah nafsu daripada ini masalah sikit ni sebab apa? Orang Melayu dia ada perkataan nafsu, dia ada perkataan hawa. Dia gabung sekali. Hawa, nafsu. Betul tak? Kita ambil Arab, lepas tu kita gabungkan. Kita jadi apa? Ini semua adalah orang kata apa? Godaan hawa nafsu. Ya. Sedangkan makna hawa tu yang hujung sekali tu hawa tu apa? Hawa tu condong, cenderung, sengit. Yang kita faham godaan tu lah. Ya. Wa nahan nafsa, dan dia melarang, menahan nafsu, melarang diri daripada hawa, kecenderungan, ketondongan, inclination. Tahan diri ataupun tahan nafsu daripada condong, cenderung kepada perkara-perkara yang dilarang. Itu makna asal hawa tu. Hawa tu condong, cenderung. Cuma kita ambil, kita jadikan apa? Hawa nafsu, kecenderungan nafsu. Ustaz, jiwa boleh tak? Nafsa tu, jiwa boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nafsu banyak makna tu. Bukan sekadar nafsu yang itu. Diri, jiwa, seseorang. Apa? Nafsi besok di akhirat sendiri-sendiri. Nafsi tu. Okey. Puan Aziah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tak berapa pandai Ustaz. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lau taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khaufun alaihim. Kalau taraku meninggalkan tadi. Okey. Mereka meninggalkan ke? Min dari khalfihim, belakang mereka. Biasa tinggal orang depan ke belakang? Belakang. Kalau kita kena tinggal, kita belakang lah. Orang yang tinggal tu belakang. Orang yang kena tinggal tu belakang. Zuriatan ni zuriat. Okay. Zuriat. Alright. Di'afan, lemah. Lemah. Alright. Khawfu tadi takut. Siapa takut? Takut. Siapa takut? Khafu. Mereka takut. Mereka takut ni. Alaihim tu atas mereka. Siapa mereka yang pertama, siapa mereka kedua? Mereka takut ke atas mereka. Mereka pertama siapa, mereka kedua siapa? Dia ada dua mereka tu. Atas mereka. Atas mereka yang kita yang tinggalkan ke? Okay. Alright.
Terima kasih. Yes. Sama. Lau, ayat ni panjang ni. Ini kita ambil. Sebenarnya yang kita nak fokus tu khafa tu lah. Kan? Ini gambaran kita pun sama lah. Khawfu alaihim. Ya. Allah cabut nyawa besok, kita tinggalkan zuriat. Zuriat yang lemah. Lemah ni mungkin kecil. Mungkin faktor yang apa? Dalam ayat lain, tak solat, meninggalkan larangan, meninggalkan suruhan dan sebagainya. Sebab itu dia kata apa? Lau sekiranya. Kalaulah taraku, mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan. Siapakah yang mereka tinggalkan? Min, daripada, di, khalfihim, belakang mereka. Okey. Apa makna konteksnya? Daripada sesudah mereka. Makna literalnya di belakang mereka. Siapa yang ditinggalkan? Zurriyatan. Zuriat. Zuriat yang macam mana? Itu yang lemah. Zuriat yang lemah. Jamak kepada dhaif tadi. So yang meninggalkan tu agak rasa apa? Khafu, mereka takut. Mereka risau. Tapi takut ni, kadang-kadang orang Melayu dia faham lain. Dia kena tukar jadi risau. Kalau Kedah dia tak apa, dia boleh faham. Mereka ketak. Dia ketak. Kedah dia kata ketak tu dia faham. Ketak. Khawatir boleh tak? Khawatir. Boleh lah. Tapi tak sama dengan ketak. Okay. Baik, ketak aku dia. Okay. Alright, seriau. Bagi seriau dia. Alaihim, ke atas mereka. Okay, ke risau. Zuriat yang kita tinggalkan. Alright. Okay. Tapi dalam ayat lain, terus terang dalam surah lain dia kata apa? Fa khalafu min ba'dihim khalfun adha'us salah. Mereka tinggalkan di belakang mereka zuriat yang mengabaikan salat. Itu antara yang seerti dengan sini lah. Okey, seterusnya. Dia tanya kan? Ya. Apa taroku tu fi'il mudhari' ke apa kan? Taroku. Okey, taraku sila tengok 16, muka surat 16. 1 2 3 4 5. Kotak kelima. Surah 16. Ya, okey. Surat 16, kotak yang kelima daripada atas. Mati. Okey. Bukan fi'il mudhari' yang mereka, sebab Ustaz kata tadi, jikalau mereka semua, bukan kamu semua lah, sebab dia mula dengan taroku, bukan tu ke? Kalau kamu semua taraktum. Okey. Dia kalau fi'il madhi ni, kamu semua tu berdentum baru kamu semua. Kalau tak berdentum bukan kamu semua. Masih. Sama. Okey. Alright. Maaf Ustaz, yang ujung tu khawfu alaihim tu maknanya dia orang takut tinggalkan anak zuriat yang lemah tu. Jadi khawfu alaihim tu takut atas mereka. Saya tak faham ayat tu. Maksud dia. Itu terjemahan literal lah. Literal. Kalau konteks mereka takut akan keadaan mereka, mengenai mereka, hal keadaan mereka, macam itulah. Kalau satu-satu ala tu kan atas. Okey. Alright. Ataupun kalau Melayu dia buat karangan apa? Atas apa yang bakal menanti mereka, apa yang bakal berlaku ke atas mereka. Terlalu panjanglah cerita kan. Kalau salah satu takut ke atas mereka. Okey. Ya. Seterusnya.
Ya, Puan Cik Wah, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni hibtul mawaliya min warai wa kanat imraati aqirah. Ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku. Okey. Hibtu khawatir. Aku takut. Aku takut. Al-mawaliya kaum keluargaku. Hah? Kau keluarga? Al-mawaliya. Muka surat pertama dia. Al-mawaliya. Cuba tengok muka surat 16. Mawali, penggantiku. Bukan kau keluarga. Dan sesungguhnya aku takut penggantiku min dari warai belakangku wakanati dan Kana dia. bukan? Wakanati. Apa maksud kana? Kana. Dia. Kana. Kana. Kana apa? Adalah. Dan adalah. Dalam ayat ni, kanat ke kana dalam ayat ni? Kanat. Lain lah. Saya bagi yang ori dia. Saya bagi kana ni. Kana kena bagi sendiri. Kanat apa sebab? Apa beza kataba dengan katabat? Tak perempuan. Yang ni perempuan. Adalah dia. Adalah dia amraati istriku kira seorang yang mandul. Okey. Tak ada. Okey, terima kasih. So siapa yang baca ni? Ni siapa punya kenyataan ni, Puan Cik Wah? Nabi Zakaria. Ini Nabi Zakaria, surah Maryam. Okey. Alright. Ya, dia dah study awal ni, alhamdulillah. Okey. Wa inni, dan sesungguhnya aku. Okey. Khiftu. Takut. Aku takut. Aku takutkan. Risaukan. Al-mawali. Pengganti. Penggantiku. Alright. Ataupun pengganti sajalah. Min warai, daripada sesudahku. Maknanya takut selepas dia tak ada pengganti yang akan meneruskan tugas dia sebagai seorang rasul. Okey. Wakanat, dan adalah imraati. Dalam ayat ini pakai imra'ah. Kalau ikut mana asal imra'ah tu pun? Imra'ah mana asal dia? Orang lelaki, orang perempuan. Perempuan tu imra'ah. Perempuanku. Okey, isteriku lah. Dia terjemahkan isteriku. Dan aku takutkan isteriku. Bukan takutkan. Wakanat, dan adalah isteriku. Wakanat imraati, dan adalah isteriku. Akhirah. Seorang yang mandul. Seorang yang mandul. Yang tak ada anak. Okey. Seterusnya. Sikit lagi. Terima kasih. Datin Cik. Datin Cik sila lompat sebaris.
ayat yang selepas tu dia walaupun ada perkataan yang kita nak baca khiftu tu, tapi dia punya Nampak potong. dia Ustaz. Dia punya potong fafarol tu tak berapa faham. Dia punya potong tu tak lengkap. Ambil dekat fa'in khiftu. Maka aku lari. Ya. Minasyaitonirrajim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fa in maka jika Fa in maka jika khiftum, jika kamu takut Allah tidak bahagia. Kamu nak pula tidak bahagia tu? Allah. Ya khiftum takut. Allah. Maksud Allah? Tidak. Tidak, betul tak? Tidak. Tidak tu kalau la je. Ini Allah. Apa ya? Kamu tidak. Okey. Betul. Tak dulu berlaku. Fawahidatan berlaku tidak berlaku adil. Maka hidatan satu sahaja. Atau malakat apa yang kamu miliki, aimanakum, hamba perempuan. Okey. Hamba perempuan kamu. Alright. Tu dia terlalu kecil betul, sendiri tak nampak. Okey. Ini ayat-ayat yang awal surah Nisa dia. Ini cerita yang masna wa sulasa wa ruba', 2, 3, 4. Cerita tentang pernikahan. Pertama dia sebut 2, 3, 4. Hujung dia kata fa'in khiftum. Hujung dia sebut seorang. Okey. Itu yang dulu dekat Johor tu. Kalau ayat ni dia cerita option, sama ada 2, boleh 3, maksimum 4. Okey. Kalau tak boleh, ada masalah, cukuplah 1. Okey. Dulu kat Johor kalau masih ingat cerita Abu Talib dulu kan. Dia tambah semua sekali, 10 bini dia. Dia tanya macam mana boleh 10 kan? Lah, kan ayat tu kata 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1, 10 lah. Boleh pula matematik dia. Tertera pula dia kata kan Allah sebut 2. Lepas 2 apa? 3 dah 5. Kan? Lepas tu 4 dah 9. 1, 10. Jadi maknanya yang saya kahwin ni memang ada dalam Quran lah 10. Itu pula dia punya sampua dia. Yang lagi terror lah dia. Ayat ni bukan, dia kata fa'in khiftum. Ni yang terakhir lah, yang depan tu kita ambil. Maka sekiranya khiftum, kamu semua takut. Okey. Apakah ketakutan itu dan kerisauan itu? Allah. Yang ni kena pecahkan lah ni. Yang ni kena asingkan ni. Ini gabungan an tambahlah. Dia tulis dalam bentuk idgham ni. Allah. Asal dia ada nun kat situ. An bahawasanya. Tambahlah tidak. Nun mati bertemu lam idgham bila gunnah. Kita baca pun tak bunyi nun tu. Allah. Jadi dia buat tulisan dalam bentuk idgham terus je lah. Dalam Quran. Kalau bahasa Arab biasa tak boleh. Bahasa Arab biasa kena tulis macam ni. An tambahlah.
Jadi kalau bahasa Arab normal dia kena tulis betul-betul. Okay. Quran dia unik sikit. Dia boleh tulis dalam bentuk. Maknanya dia ada ala-ala tajwid sikit. Ala. Itu maksud dia. Bahawasanya tidak. Okay. Fa in khiftum, maka sekiranya kamu semua takut. Istau. An bahawasanya la tidak. Ta'adilu. Tulis asal dia. Asalnya ada nun kat situ. Ta'diluna. Mudhari' antum. Kenapa dia buang tu nanti kita cerita kemudian. Bahawasanya kamu semua tidak berlaku adil. Dapat nak berlaku adil. Okey. Jadi pada ketika itu fawahidah. Maka bukan wahid, wahidah. Bila ada wahidah tu understood perempuan lah, isteri. Maka seorang. Maknanya isteri seorang aja lah. Okey. Atau selepas ni cerita lama. Ma malakat aimanukum, ini praktis orang dulu yang sekarang ni dah tak ada. Orang dulu dia ada yang dipanggil apa? Hamba sahaya. Ala-ala hamba abdi itulah. Okay, itu memang turun-temurun. Sebelum Nabi lagi. Jadi Islam cuba hapuskan secara perlahan-lahan. Ya, sikit demi sikit. Jadi kalau hamba abdi dulu dia tidak ada had. Dia boleh tidak ada had jumlah. Sebab itu dia kata apa? Atau ma malakat aimanukum. Semua perkataan tu ma malakat aimanukum kita tak terjemahkan dia satu-satu. Tapi kita terjemahkan apa? Atau ma malakat aimanukum, hamba sahaya milik kamu. Atau hamba sahaya. Dalam kitab lama dia kata sahaya. Saya pun tak tahu mana asal perkataan dia. Hamba sahaya milik kamu. Kalau rasa macam tak berapa faham juga macam mana hamba sahaya ni, tengok cerita Piramli tu. 40 penyamun tu, ting 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 tu. Ataupun 3 Abdul kan, dia lelong bapak mertua dia tu. Ting 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 ting. Tak laku, tak ada orang nak beli. Kan? Dia macam tu lah, dia boleh dijual beli, boleh ditebus, boleh dibebaskan, boleh ditransfer milik dan sebagainya. Jadi antara status orang dulu tu, semakin banyak hamba sahaya dia menunjukkan dia ni semakin berpengaruh dalam masyarakat. Maksud dia. Alright. Hamba sahaya. Kalau kluster tinggi tu Mak Saleh dia tulis apa? Dalam bahasa Mak Saleh dia kata concubine. Atau concubine. Gundik. Kita pergi China kan, tengok dekat Forbidden City tu, Forbidden Palace tu. Dia kata dulu Maharaja China pernah ada lebih 1000 gundik dia. Ada perempuan yang serve dia tu lebih 1000 orang. Jadi apa jadi kepada staf-staf lelaki dalam istana? Semuanya dikembirikan. Allah, macam kucing pula dalam sekarang ni. Semua staf-staf lelaki yang ada dalam istana akan dikasih. Supaya apa? Supaya tak mengurat dia punya concubine. Siapa-siapa yang duduk dalam istana terpaksalah dikasih, dikembiri. Itu cerita sejarah. Okey. Jadi pernah berlaku orang cuba kata Islam ni zalim sebab meneruskan legasi itu. Tidak. Islam cuba hapuskan secara perlahan-lahan. Kalau tak percaya cuba tengok. Ada kafarah-kafarah tertentu yang kita buat. Dia kata apa? Bebaskan hamba. Betul? Maknanya selain daripada puasa 2 bulan berturut-turut, bayar itu sekian-sekian, dia ada kata apa? Bebaskan hamba. Slow-slow. Slow-slow lah.
Dia tak boleh serentak, dia tak boleh sekaligus. Okey. Jadi sekarang itu kita berhenti di mana? Oh, satu lagi last one. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Ini cerita rumah tangga pula. Shiqaq. Shiqaq ni semua yang berbentuk kehancuran, perpecahan, perbalahan dipakai daripada situ. Syaqqa, shin qaf. Idza as-samaa'u syaqqat. Cerita hari kiamat. Apabila langit pecah, jatuh berderai. Itu langit. Yang ini berderai ini bukan langit, rumah tangga berderai. Fa in khiftum, maka wa in, dan sekiranya, kata Allah, khiftum, kamu semua takut, kamu semua risau, Melayu kata khawatir, syiqaq, perbalahan, perpecahan, bainihima, di antara kedua-duanya, suami isteri. Kalau kita tengok ni dah tak boleh ni. Ini dah macam magnet utara selatan. Jumpa je lagi. Okay. Waktu itu apa alternatif sebelum jatuh talak? Antara alternatif untuk menyelamatkan ialah fab'asu. Ba'asa, 3 huruf asal dia. Ba'asa, hantar. Putus. Jadi amar dia ib'as, maka kamu semua hantarlah. Kamu semua putuskanlah hakam. Ada orang yang kita lantik dalam agama digelar sebagai hakam. Dan hakam ini dua pihak. Kalau kita hafal ayat itu, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakam dari side suami dan hakam dari side isteri. Dia mesti ada hakam. Hakam di situ dia kata apa? Dia terjemah pendamai. Kadang-kadang dia terjemahkan pendamai. Maka kamu semua hantarlah pendamai. Tetapi cuba lihat bahasa Arab. Walaupun kadang-kadang dia terjemahkan sebagai pendamai, dia asal daripada perkataan hakama, yang daripada situ jugalah lahir perkataan hakim, bijaksana, hikmah, wisdom. Jadi maknanya pastikan hakam yang dilantik tu bukan sebarang-sebarang orang. Bukan saksi 25%. Ini memang betul-betul orang yang apa? Orang yang kita percayai. Lagi satu jangan silap dia tak kata mak ayah. Sebab kadang-kadang mak ayah pun tak macam cakap kadang-kadang dia bela anak dia betul. Okay, dia tak boleh. Dia kena hakam tu ada third party. Orang yang betul-betul berkecuali. Nanti hakam. Okey. Alright. Jadi sekarang itu untuk kelas kita. So kita ada baki lagi dalam 2 muka surat. InsyaAllah nanti kita akan habiskan pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.